warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Mat Kamal. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian kertas kerja kami iaitu kepentingan penghayatan etika dalam kalangan ahli politik bagi membentuk budaya politik yang sejahtera. Menurut Islam, etika adalah akhlak. Ia merujuk kepada nilai, akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain itu, ia juga dapat ditarifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tambahan pula, etika Islam mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang dapat membezakannya daripada etika menurut perspektif Barat. Ciri-cirinya yang istimewa ini tidak terkandung di dalam etika mengikut falsafah Barat. Antara ciri-cirinya adalah seperti indeks untuk menentukan etika diukur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata. Malah, etika Islam bersifat universal dan komprehensif serta dapat diterima oleh seluruh manusia di setiap masa dan tempat termasuk dalam bidang politik dan kepimpinan. Di samping itu, politik dari sudut makna asas ialah urus tadbir. Ia merupakan gelagat manusia dalam mengurus sesuatu urusan bagi mencapai sesuatu tujuan. Secara spesifikasinya, politik yang difahami secara langsung diminda dalam kerangka semasa ialah kuasa pemerintahan dan pentadbiran negara. Politik yang dinisbahkan pada sifat Islam mestilah mempunyai elemen seperti panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Isu permasalahan pertama yang ingin dibincangkan dalam kajian kami adalah amalan tidak mementingkan etika dalam melaksanakan tanggungjawab. Etika dan moral pemimpin politik Melayu kini dikatakan semakin menurun dan teruk pada era selepas kemerdekaan negara. Hal ini kerana pemimpin kebanyakannya lebih membudayakan nilai kebendaan dan politik import Barat yang dapat menyebabkan perpecahan dalam kalangan ahli politik dan juga rakyat. Etika politik merupakan usaha manusia untuk berfikir secara asas tentang kebaikan dan kebijaksanaan menjalankan semua aspek dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Etika politik bukan sahaja berkaitan kuasa dan sistemnya, malah ia juga berkait dengan kehidupan manusia. Tambahan lagi, etika memberikan dasar moral kepada politik. Walhal jika etika tidak dapat diaplikasikan secara baik dalam politik, ia dapat memberikan impak kepada praktik politik yang bersifat Machiavellianism. Istilah Machiavellianism digunakan secara meluas untuk menyifatkan ahli politik yang tidak bermoral. Namun demikian, sebarang konflik di dalam politik yang berkisar tentang perselisihan pendapat dan kaedah sewajarnya dilihat dari perspektif positif dan sihat. Perselisihan politik yang timbul harus ditangani dengan baik untuk kebaikan bersama dan ini harus dilaksanakan berdasarkan kepada tuntutan agama. Hal ini menunjukkan bahawa pemimpin yang beretika adalah seorang pemimpin yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan dari pelbagai bidang amat signifikan dalam tuntutan politik gaya Islam. Tambahan lagi, pemimpin yang beretika juga penting dalam mewujudkan suasana budaya politik yang sihat dan matang. Konteks budaya politik sihat di sini merujukkan suasana budaya politik yang sihat dan matang. Konteks budaya politik sihat di sini merujuk kepada para pemimpin yang bersaing secara adil dan telus tanpa wujud sebarang unsur gharar. Isu permasalahan kedua yang ingin kami bincangkan adalah perpecahan dalam kalangan ahli politik dan isu lompat parti. Perpecahan dan isu lompat parti ini boleh ditafsirkan sebagai bertukar parti atau pembelotan parti. Merujuk kepada arena politik di Malaysia, tindakan lompat parti ini bukanlah sesuatu perkara yang asing, malahan ianya telah menimbulkan banyak perdebatan dalam kalangan masyarakat umum. Berdasarkan kepada statistik yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sehingga April 2021, sebanyak 17% ahli parlimen melompat parti daripada keseluruhan 222 ahli parlimen. Ketidaktentuan senario politik seperti ini dapat mengakibatkan terjejasnya pentadbiran negeri-negeri di Malaysia. Tidak dinafikan pelbagai alasan untuk seorang ahli politik
bertindak untuk melompat parti. Misalnya, pengaruh wang, kuasa yang dijanjikan, jawatan dalam parti dan sebagainya. Sikap dan tindakan lompat parti oleh ahli politik secara langsung menggambarkan nilai kesetiaan terhadap parti yang diwakili. Secara umumnya, hal ini dapat mengakibatkan sebarang kemungkinan kepada negara seperti ketidakstabilan kerajaan, dan pembentukan kerajaan hanya boleh dilakukan melalui konsep campuran. Hal ini juga mungkin akan menimbulkan masalah jika terdapat ketidaksepakatan antara golongan ahli politik dalam parti. Ia akan mengakibatkan kepimpinan negara menjadi kucak-kacir. Selain itu, ketidaktentuan politik ini juga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan segelintir masyarakat terhadap perlembagaan dan undang-undang negara. Walaupun kegiatan melompat parti dianggap sebagai hak individu, seperti yang termaktub dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, namun pada pendapat kami, perbuatan tersebut adalah tidak wajar sama sekali kerana ia berkemungkinan mengakibatkan impak yang besar secara keseluruhannya. Keadaan ini secara langsung dapat menggambarkan kepimpinan parti yang lemah, memberi indikasi kepada rakyat mengenai ketidakstabilan politik dan kerajaan yang memerintah. Justru itu, amalan demokrasi melalui proses pilihan raya juga tidak lagi bernilai kepada ahli parlimen yang lompat parti. Berdasarkan kedua-dua isu permasalahan yang telah kami kaji, adalah penting untuk sebuah politik untuk mengaplikasikan dan menghayati nilai etika dalam kalangan ahli politik bagi membentuk budaya politik yang stabil dan sejahtera. Assalamualaikum, salam UiTM di hatiku. Nama saya Siti Aisyah binti Zafaruddin dan saya akan membentangkan mengenai objektif kajian ini. Konsep etika negara Malaysia wajarlah berpaksikan agama Islam di mana ia menekankan soal kehidupan sosial dan budaya yang saling terkait rapat dalam menjanjikan kesejahteraan negara yang kukuh untuk memastikan proses pentadbiran negara dapat dijalankan dengan baik tanpa hambatan daripada pihak-pihak yang mementingkan diri. Penghayatan etika dalam kalangan politik semestinya wajarlah dibentuk. Objektif utama kajian dalam kertas kerja ini adalah untuk mengenal pasti kepentingan penghayatan etika dalam kalangan politik bagi membentuk budaya politik yang sejahtera. Pentingnya penghayatan etika adalah kerana tunjang utama sesebuah pentadbiran dan politik negara yang sihat adalah dengan wujudnya organisasi dan pemimpin yang berintegriti. Pemimpin yang berintegriti adalah pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyatnya dan bersama-sama berkongsi kerisauan mereka dengan cara tidak menunjukkan agenda politik untuk kebaikan pihak tertentu atau mementingkan diri untuk membanting tulang mendirikan tampuk kuasa sahaja. Justru, amat pentingnya penghayatan etika dalam sesebuah organisasi politik negara kerana itulah jaminan kepada kesejahteraan budaya politik khususnya dalam negara Malaysia. Seterusnya, kesan pengabaian etika dalam kalangan politik serta alternatif dalam menangani isu-isu begini menjadi objektif dalam kajian kertas kerja ini. Dalam konteks pengabaian etika dalam kalangan politik, sewajarnya diselidiki bagaimana pengabaian etika mampu memberi dampak negatif kepada budaya politik negara. Dengan terjadinya pengabaian sebegini, alternatif dan usaha yang pantas dianjurkan bagi membendung impak daripada pengabaian tersebut sewajarnya dilaksanakan kerana masa hadapan negara juga bergantung kepada budaya politik yang sejahtera. Realitinya, masyarakat era modernisasi kini seringkali menghadapi kecamukan idea akibat politik semasa yang tidak menentu. Dalam merangka semula tembok keutuhan dengan berlandaskan kepada prinsip negara demokrasi berparlimen dan mendaulatkan raja berperlembagaan, pentingnya bagi individu berkaitan iaitu ahli politik sendiri untuk mengambil tahu serba-serbi berkaitan dengan pembentukan budaya politik yang sihat dan amanah tanpa sebarang isu permasalahan bagi menjamin masa depan negara yang kompeten. Baiklah, sekarang kita akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan tentang etika dan politik dalam perspektif Barat dan Islam. Okey, terlebih dahulu kita akan pergi ke etika dan politik dalam perspektif Barat.
Baiklah, sekarang teori asal etika adalah berasal daripada teori kepribadian mulia. Aristotle mengatakan bahawa adalah sesuatu keperluan insan untuk mempraktikkan teori kepribadian mulia dalam segala urusan demi melancarkan urusan sehariannya. Teori ini juga menekankan konsep the golden mean, iaitu mencari kebaikan dalam keadaan keseimbangan di antara keinginan ini agar tidak melampau dalam setiap perilaku. Antara teori lain dalam etika perspektif barat adalah teori deontological dan teori teleological. Okey. Manakala dari segi dari dalam politik perspektif barat pula adalah ideologi secularism yang menjadi asas kepada pimpinan berfikiran mereka. Ciri-ciri secularism tumpuan utama terletak kepada manusia, iaitu seperti manusia sebagai satu kejadian yang sempurna, bersifat mutlak dan menentukan kelangsungan hidup. Tindakan dan kepribadian manusia bergantung kepada akal rasional. Sains dan teknologi sebagai teras kemajuan hidup. Manusia menjadi kebebasan mutlak dan manusia juga yang menentukan sendiri kebolehan dan kejayaannya tanpa ada kaitan dengan Tuhan. Seterusnya, menurut perspektif Islam pula, etika Islam disinonimkan dengan akhlak berdasarkan Abdul Haq Ansari dalam Islamic Ethics, Concepts and Prospects menyatakan bahawa etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang berautonomi yang tidak pernah ada pada hari ini. Terdapat juga sejumlah tokoh Islam yang telah menyatakan mengenai konsep etika menurut pandangan masing-masing. Tokoh pertama yang boleh kita lihat di sini ialah Al-Kindi yang menyatakan perkataan etika ini mempunyai kaitan yang rapat dengan definisi mengenai falsafah. Menurut Al-Kindi, yang merupakan seorang yang memperkenalkan falsafah dalam dunia Islam, menjelaskan bahawa falsafah sesuatu ilmu pengetahuan yang paling mulia, iaitu ilmu pengetahuan mengenai sebab dan realiti ilahi yang pertama dan merupakan sebab dari semua realiti. Beliau juga turut menyatakan bahawa ianya adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Maksudnya, falsafah merupakan suatu ilmu yang penting dan utama berbanding ilmu-ilmu lain, iaitu ilmu duniawi. Dalam urutan ilmu pengetahuan duniawi, ilmu falsafah mendapat kedudukan yang pertama. Akhir sekali, politik dari segi perspektif Islam. Kesedaran politik yang dimaksudkan ialah usaha manusia untuk memahami bagaimana urusan mereka harus dipelihara. Pertama sekali, dari segi asas pemikiran. Di sisi Islam, akidah Islam menjadi qiyadah fikriyah, kepimpinan berfikir. Manakala akal berfungsi sebagai alat untuk memahami syariat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam aspek ibadah, akhlak maupun siasah politik. Keimanan seorang Muslim akan memancarkan keyakinannya terhadap konsep dan praktikal politik Islam yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai hukum syarak yang wajib dilaksanakan. Tambahan, pentingnya penghayatan etika dalam membina kesejahteraan budaya berpolitik adalah demi mencegah wujudnya korupsi dan kegiatan pecah amanah dalam kalangan ahli pemimpin. Kegiatan seperti rasuah semestinya bukanlah suatu amalan yang patut dicontohi. Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sendiri telah pun mentakrifkan rasuah sebagai satu perbuatan salah guna kuasa untuk memberikan kelebihan kepada individu, anggota keluarga dan kenalan rapat ketika seseorang itu diamanahkan dengan tanggungjawab untuk mentadbir urus sumber awam. Rasuah telah dikenali sebagai salah satu faktor utama yang mengganggu pertumbuhan ekonomi, membantutkan minat daripada pelaburan asing, menambah kos pentadbiran, menghalang rakyat daripada mendapat perkhidmatan yang terbaik serta menyokong kepada berlakunya ketidakstabilan dalam politik. Justru, rasuah mampu membangkitkan isu-isu yang sememangnya tidak boleh dipandang begitu remeh kerana ianya melibatkan pelbagai pihak dan sekaligus mengheret nasib rakyat sekalian. Oleh yang demikian, kita dapat melihat bahawa pentingnya bagi seseorang pemimpin yang berpolitik dengan etika yang benar kerana kestabilan dan kesejahteraan negara bergantung di dalam tangan ahli pemimpin dan politik yang cekap dan amanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajranatun Nadia binti Abu Bakar. Hari ini saya akan membentangkan tentang ciri-ciri etika politik yang baik, cara membentuk etika yang baik dalam politik, dan kesan pengabaian etika dalam politik. Pemimpin yang beretika dalam aspek politik amatlah penting untuk mengelakkan berlakunya perselisihan pendapat dalam kalangan rakyat dan ahli parti dan seterusnya menyelesaikan isu dan masalah yang timbul akibat daripada perselisihan faham di antara rakyat maupun ahli politik. Sebarang konflik di dalam politik yang berkisar tentang perselisihan pendapat dan kaedah sewajarnya dilihat dari perspektif positif dan sehat. Antara ciri-ciri etika dalam politik yang baik ialah mempunyai kepimpinan yang adil. Imam Al-Ghazali pernah berpesan, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menghukum dengan penuh keadilan dan berkata dengan penuh kebenaran, tidak menyakiti hati orang dan jujur sama ada kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Keadilan bertentangan dengan ketidakadilan yang selalunya berlaku dan melibatkan penyalahgunaan kuasa. Pemimpin yang adil memiliki sikap belas kasihan, penyayang dan prihatin akan kebajikan rakyat. Pemimpin juga mendengar dan melihat rakyat, terutama rakyat di luar bandar, sebahagian besarnya terdiri daripada petani, nelayan, penoreh getah dan golongan berpendapatan rendah yang mengharapkan pemimpin yang mampu mengubah nasib mereka. Pemimpin yang adil tidak akan membelakangkan keadilan semata-mata kerana kebencian terhadap individu, kaum ataupun bangsa. Selain itu, ciri-ciri etika dalam politik yang baik ialah mempunyai pemimpin yang amanah, orang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin dan orang yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin wajib memiliki sifat ikhlas untuk menyempurnakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan memiliki kekuatan untuk menjauhkan diri daripada sebarang perbuatan penyelewengan dan rasuah. Seterusnya, ciri-ciri etika dalam politik yang baik ialah seorang pemimpin yang mempunyai jati diri yang kuat dan berintegriti tinggi. Sekiranya pemimpin tersebut mempunyai jati diri yang kuat dan jelas, sudah pasti organisasi di bawahnya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi aspirasi yang ingin dicapai. Contohnya, seorang pemimpin telah menetapkan satu sasaran dalam tempoh masa yang tertentu dan bekerjasama dengan setiap ahli yang terlibat untuk mencapai misi tersebut. Apabila berlaku satu halangan, misi tersebut akan kekal dan tidak akan berubah. Oleh hal yang demikian, pemimpin yang mematuhi undang-undang seperti tidak mengambil rasuah, mereka akan patuh dan kekal pendirian untuk menjalankan amanah di atas kepercayaan yang diberikan. Pemimpin yang beretika amatlah penting dalam mewujudkan suasana budaya politik yang sehat dan matang. Konteks budaya politik sehat di sini merujuk kepada para pemimpin bersaing secara adil dan telus tanpa wujud sebarang unsur garar. Budaya politik matang pula merujuk kepada pemimpin yang berhujah memperjuangkan isu dan hak rakyat secara tegas berpandukan fakta dan data yang tepat serta mempunyai pemikiran yang rasional dalam membuat sesuatu penilaian. Politik seharusnya menerapkan politik yang matang, kesejahteraan dan persaingan secara sehat dan bukanlah sebaliknya. Contohnya, politik di negara barat, perbezaan pendapat menjadikan politik mereka matang. Dari sudut pandangan mereka, politik hanya sekadar perbezaan pendapat dan berlainan pandangan dan tidak lebih daripada itu. Malah, pertarungan politik hanya berlaku ketika pilihan raya sahaja. Setelah pilihan raya, yang kalah akan memutuskan ucapan tahniah kepada parti yang menang. Selepas itu, kedua-dua pihak akan bekerjasama memainkan peranan bagi memastikan pentadbiran negara berfungsi dengan baik dan lancar. Hal ini terjadi disebabkan dengan adanya kematangan politik dan perasaan untuk mendahulukan negara dalam setiap perkara. Kesan pengabaian etika dalam politik akan berlakunya perpecahan antara ahli politik. Perpecahan dalam kalangan ahli politik disebabkan oleh kurangnya etika dalam individu ataupun pemimpin yang mempunyai agenda atau kepentingan sendiri. Pilihan Raya Umum ke-15 menyaksikan kemuncak perpecahan dalam kalangan orang Melayu berikutan wujudnya pelbagai parti politik berbanding dahulu. Meskipun suasana itu dilihat suatu yang baik dari segi demokrasi, tetapi ia akan memberi kesan kepada masa depan politik Melayu Islam, Bumiputera dan tanah air. Perpecahan dalam politik perlu dilihat secara serius
oleh semua pihak kerana ia berisiko menggugat nasib orang Islam, Melayu dan Bumiputera. Ahli-ahli politik perlu sedar bahawa politik di Malaysia berbeza dengan negara-negara lain, bahkan negara jiran seperti Brunei dan Indonesia. Sekian itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum. Seterusnya, saya Anissa binti Harun akan meneruskan pembentakan ini dengan menerangkan berkenaan cadangan penyelesaian. Individu yang terlibat dalam politik perlu menghayati master etika dan mengaplikasikan ia dalam kerja seharian mereka bagi membentuk budaya etika yang baik dalam kalangan ahli parti dan politik itu sendiri. Justru itu, ia amat dititik beratkan agar dapat memupuk kesejahteraan dalam budaya politik. Langkah terawal yang boleh diambil bagi menyelesaikan yang dikemukakan di dalam kertas kerja ini adalah dengan mengambil tindakan tegas atas ahli politik yang tidak beretika seperti penjara. Seperti yang telah dipersetujui dan dicadangkan oleh ahli parlimen kerajaan dan pembangkang untuk mengusyurkan mana-mana ahli politik ataupun ahli parlimen didenda sebanyak RM20,000 atau penjara kepada ahli politik yang mencara ketika sesi perbahasan di parlimen. Tambahan pula, cadangan ini disokong baik oleh Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Aban Razali yang menurut beliau, ahli parlimen yang mewakili rakyat dan negara perlulah menunjukkan sikap laku yang sopan dan beretika. Hal ini juga akan memberikan imej yang baik dan pengajaran kepada semua ahli politik supaya menghormati antara satu sama lain. Budaya yang tidak beretika sememangnya bukan budaya yang baik. Oleh itu, dengan langkah cadangan ini dapat menyelesaikan masalah etika dalam kalangan ahli politik. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga perlulah memainkan peranan yang tegas dalam menasihati ahli-ahli politik yang menunjukkan sikap tidak beretika dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan mereka ada ahli politik hendaklah mengambil berat mengenai nasihat tersebut. Tambahan pula, ahli politik yang baik mencetus perubahan positif terutamanya kepada rakyat. Mereka perlulah sentiasa menunjukkan sikap yang beretika agar dapat melayani rakyat yang beretika. Tindakan ahli politik dalam melompat parti adalah satu tindakan yang tidak patut dicontohi kerana mampu menjadi punca ketidakstabilan politik dan menjejaskan kesejahteraan budaya politik. Cadangan penyelesaian yang dapat diambil dan diaplikasikan dalam kertas kerja ini adalah parti atau mana-mana pihak perlu tegas dalam melaporkan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat sekiranya terdapat mana-mana ahli Dewan Rakyat yang melompat parti, dan mereka yang melompat parti hendaklah diwujudkan jawatan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat atau Speaker hendaklah tegas dan amanah dalam menggalas tanggungjawab ini dengan menyelidik mana-mana pihak yang dilaporkan terlibat dalam aktiviti lompat parti. Tambahan pula, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, Yang di-Pertua Dewan Rakyat diberi tempoh selama 21 hari untuk menyelidik dan menyiasat kesahihannya sebelum melaporkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam tempoh berkenaan. Seterusnya, pada 5 Oktober 2022, kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang lompat parti. Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, dengan pelaksanaan akta ini, mana-mana ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti selepas tarikh terbabit akan hilang kelayakannya. Dengan pelaksanaan undang-undang seperti ini dapat menjelaskan isu ahli politik yang melompat parti dengan lebih tegas. Akhir sekali, ketua dalam parti tersebut perlulah menerapkan nilai perpaduan dan kesepakatan bagi mengelakkan perpecahan dalam parti mereka.